Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Harap saudara dapat jaga dan kawal kegiatan pembatasan atau jarak sosial dan selalu jangan tinggal tutup muka ini atau mulut supaya dapat jaga dan kawal kesihatan. Jumlah yang berjangkit dengan COVID-19 ini bertambah dan nampak dari atas sampai ke bawah semua tak terlepas. Oleh demikian kita harus lebih waspada. Hari ini saya bercadang untuk menjelaskan beberapa buku yang saya tumpu dan menarik perhatian. Dan kebetulan beberapa hari yang lalu Profesor Kubutik dari Universiti Jepun mengupas tentang humane economy, ataupun yang dalam bab yang saya kupas dalam kebangkitan Asia, gelombang kebangkitan Asia, the Asian Renaissance, sebagai humane economy ataupun ekonomi manusiawi. Ekonomi manusiawi ini pernah juga diungkap oleh Sujatmoko, seorang pemikir dan political economist Indonesia, yang menyebut tentang dimensi manusiawi dalam pembangunan. Ini maknanya bukan perkara baru, ya. Kalau dalam konteks pembangunan Islam, dia mesti tentang adl, tentang ihsan, ya. Jangan umpamanya melonjak kekayaan dan kemudian meminggirkan rakyat. Itu semua terungkai dalam falsafah ekonomi Islam. Tetapi pelaksanaannya yang kita lihat di dunia dan juga negara kita itu tentunya jauh berbeza. Sebab itu saya agak tertarik dengan kupasan Butik kerana dia mengingatkan bahawa penyelesaian ekonomi ini bukan saja kiri atau kanan, kapitalis atau sosialis, ya, tapi juga ada juga yang pertengahan yang disebut tentang, sekarang ni ada yang sebut third pillar, ya. Ada kupasan-kupasan baru. Dan yang saya nak kupas hari ini ialah karya David Pilling, The Growth Delusion. Ini banyak buku yang bicara tentang ini. Maknanya satu kekeliruan, satu ilusi tentang pertumbuhan dan pembangunan, ya. Dengar penguasa berucap KNK tumbuh dengan pantas, pelaburan asing bertambah, pasaran saham meningkat. Ini bagi dia dari segi kesejahteraan rakyat terbanyak, itu ilusi. Itu hanya bayangan yang tidak jejak kepada kenyataan. Pengangguran bertambah, kemiskinan terus bertambah, jurang kaya miskin ataupun kesenjangan itu lebih membarah atau membengkak, terutama dari zaman COVID ini. Tapi yang kita dengar ialah pelaburan masih datang, pertumbuhan masih meyakinkan, 6%, 7%. Ini yang disebut oleh pengarang dalam buku The Growth Illusion ini ialah kerana ia masih terikat dengan pemikiran lama ekonomi ini yang memihak kepada golongan pemodal, toke-toke besar, toke-toke tuan punya bank, dan bukan ekonomi rakyat yang puluhan juta ini. Jadi David Pilling ini umpamanya menyebut di antara lain KNK, ya. Ini kelemahan besar dalam kita menilai. Kita bicara kejayaan negara itu berdasarkan KNK, tetapi tidak jumlah penganggur, yang miskin, mutu pendidikan, mutu kesihatan, soal persekitaran dan soal kebajikan rakyat umumnya, ya. Ini yang mesti diukur satu persatu untuk menentukan sama ada tahap atau martabat rakyat dan negara itu terangkat. Kemudian disebut juga tentang pakai ekonomi ini. Tadi saya sebut tentang toke-toke yang maha kaya, ya, yang sebenarnya mempengaruhi kita. Saya tengok orang yang paling miskin di kampung pun, ya, kerana ini disebut oleh Tan Sri sekian dan dia kaya. Oleh kemudian pandangan dia itu kita dengan dengar.
kerana dia telah mencatat kekayaan. Tengok macam di Amerika, ada orang terpengaruh di Amerika, fikirkan, dengan masalah pendidikan begitu-begitu, terpengaruh kerana Donald Trump ini berjaya membangunkan gedung-gedung yang tinggi dan mahligai-mahligai yang besar. Oleh demikian boleh jadi pemimpin yang baik. Ya, tapi gedung mahligai yang besar menyebabkan dia naik kaya, tetapi tidak memikirkan soal sama ada gaji dan upah itu betul atau adil, ataupun masalah persekitaran dijaga, masalah keselamatan pekerja terjamin. Itu tidak masuk perkiraan. Oleh demikian kita sanggah golongan ini, ya, pendapat golongan ini. Tetapi kita nak dukung siapa? Kita dukung pakar-pakar ekonomi. Ini kita kadang kita dengar ulasan ni tiap malam ada pakar ekonomi ni. Tapi kita kena tengok pahaman dia, falsafah pemikiran dia apa. Kalau pemikiran dia sama begini, dia akan terperangkap dengan pandangan yang sama. Ada pakar ekonomi yang saya tahu yang ambil pendekatan yang lebih terbuka, yang kalau di Malaysia juga ada beberapa orang. Saya tahu Profesor Fatimah Kari, Profesor Jomo K. Sundaram, dan ramai lagi lah, ya. Saya tak sebut semua, tapi tidak semua yang bagi pandangan yang dianggap dalam David Pilling dia disebut priesthood of economics, seolah-olah dia jadi macam golongan para ulama dalam agama ataupun menteri-menteri dalam politik dan sekarang dalam ekonomi, bidang ekonomi, priesthood. Tapi pandangan dia yang mempengaruhi rakyat, itu berbeda, ya. Kita bernasib baik juga di negara ini, terutama di masyarakat Melayu, kerana di antara tokoh ekonomi yang paling awal menonjol, ya, ialah Allahyarham Profesor Diraja Engku Aziz, ya. Sebelum itu Zamba bukan pakai ekonomi, dia bahasa persyaratan, tapi bila dibincang masalah ekonomi rakyat, masalah kemiskinan, dia cakap suka masalah Melayu ini miskin harta, miskin iman, miskin akhlak atau akal budi. Jadi maknanya pahaman dia tentang kemiskinan itu lebih menyeluruh. Begitu juga Engku Aziz, dia paling awal menceritakan kenyataan, dan dia selalu usik atau secara sinis singgung. Jangan dengar kadang-kadang orang-orang di Kuala Lumpur ini, orang-orang di bank-bank yang bercakap soal negara sudah maju, ekonomi meningkat, dan kita contoh di negara Asia, padahal yang dia buat kajian di mana? Di Kemaman, di Mersing, dan rakyat paling miskin, ya. Jadi tak ada langsung kaitan dengan apa kita the priest ekonomi ini, priesthood of economics, yang membicarakan soal yang hebat-hebat dengan kenyataan yang real di bawah. Sebelum itu saya ingat Profesor Syed Hussein Ali, ya, yang bicara tentang kemiskinan dan social stratification. Dia buat kajian di Kerdau, di Kampung Bagan, Batu Pahat, dan satu lagi tempat, tiga tempat, di mana dia lihat tentang masalah kemiskinan kerana kurang modal, kerana penindasan, kerana orang tengah, yang kemudian dikupas oleh Profesor Diraja Engku Aziz. Jadi ini perlu kita bicarakan. Bila kita baca buku seperti ini, dia mengingatkan kita bahawa kaitan ekonomi itu hanya bermakna kalau kita faham masalah pekerja kecil, peniaga kecil di warung, di gerai makanan. Kalau tidak, kita hanya fikir yang besar-besar, dan padahal kenyataannya orang ini yang mencecah puluhan juta rakyat. Sebab itu dia sebut juga di sini wages of sin, maknanya dosa upah atau gaji. Ya, mana tidak, pengurus bank 8 juta setahun, yang di bawah ini 1,400, naik-naik RM40 setahun pun berat. Jadi nampak perbezaan itu terlalu ketara. Apakah mampu dan mungkin
kita lakukan perubahan ini, ya, kita tengok kerajaan silih berganti, tetapi sistem itu kekal, ya. Penyokong-penyokong tidak sangat kritikal kerana tidak diajar begitu. Saya ingat W.S. Rendra dalam puisi dia, mungkin kita dapat sertakan kemudian, dia kata tidak diajar untuk berfikir. Jadi jangan bicara soal politik, kalau bicara soal ekonomi pembangunan, dan apa yang pakej rangsangan, dia tak difikir masalah yang membelenggu rakyat. Jadi mudah-mudahan dengan membaca buku saya, karya buku ini kebetulan yang saya teliti sekarang, ya, kita akan dapat terdedah dengan pemikiran baru yang mencabar, terutama di kalangan anak muda. Anak muda ini setengah orang dia bicara soal muda, orang muda, tapi orang muda ini mesti pemikiran yang kritis, ya. Critical and creative thinking. Kalau dia sekadar terjebak hanya kerana mau kedudukan semata-mata kerana muda, bukan kerana idea. Kerana ada saya tahu orang muda idenya orang tua, lapuk, ya, tak berani fikir, dia kerja dia. Kalau ikut istilah Pramoedya Anantatur, pengarang kiri di Indonesia, dia kata ini orangnya tidak lebih dari pelapor dan penjilat, Pak. Enggak bisa berfikir. Jadi kita mau orang muda yang berfikir dan berani dan mencabar kalau tidak benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah Angkatan Gagap yang diperanakkan oleh Angkatan Takabur. Kita kurang pendidikan rasmi dalam hal pengertian keadilan kerana tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajarkan dasar ilmu hukum. Sajak ini bertajuk Sajak Anak Muda. Nukilan W.S. Rendra. Zabang merupakan seorang pemikir yang sangat prihatin kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan penghasilan karya beliau yang menyentuh soal ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Dua teguran beliau terhadap masyarakat yang wajar untuk kita renungi terkait dengan perangai bergantung pada diri sendiri, serta teguran terhadap mereka yang meminta-minta jawatan. Iaitu teguran beliau ialah orang kita terlalu bergantung kepada amalan orang lain untuk menyelamatkan mereka di akhirat, ataupun secara tidak langsung teguran terhadap mereka yang terlalu bergantung orang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah pemikiran tanpa mereka sendiri cuba untuk memahami masalah tersebut. Yang keduanya, tak kala ditawarkan jawatan sebagai pengurusi, kata Zabak, hati ayahanda tidak sekali-kali tertarik kepadanya. Kekuatan ayahanda tidak cukup mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau tertonggok jadi pengurusi sahaja tetapi tidak bekerja, maka sangatlah ayahanda malu. Syed Hussein Ali bukan sahaja dikenali sebagai seorang ahli politik, malah beliau juga dikenali sebagai seorang social activist dan juga seorang intelektual. Mengangkat golongan miskin, mereka yang tidak berkuasa dan juga mereka yang tidak diingari merupakan perjuangan asas bagi beliau dalam bidang akademik, politik dan social life. Sejak di bangku sekolah, universiti maupun sekarang, beliau masih lagi memperjuangkan hak rakyat, majoriti rakyat Malaysia yang menjadi mangsa kepada eksploitasi ekonomi dan kesan daripada social policies yang tidak adil. Sumbangan beliau sangatlah banyak dan beliau juga membawa kepada Malaysia lebih progresif, bersatu dan juga aman.